Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Greenwood Gombak. Kesibukannya bermula seawal pagi dengan warganya yang sudah mula memenuhi ruang jalan menuju ke lokasi mencari rezeki. Di pinggiran jalan utama ini, berdiri teguh kedai lemang daun lirik Greenwood. Mengusahakan perniagaan yang menjadi tumpuan utama di musim perayaan ini, pemiliknya Arifin Zakaria meneruskan misi mencari buluh dan daun lirik untuk memenuhi permintaan pelanggan menjelang Lebaran. Masa kecil-kecil dulu memang kita dah biasalah dengan lemang ni, pasal kita orang Negeri Sembilan. Bila nak raya memang buat lemang, nak puasa buat lemang, ada Maulud Nabi, dia orang buat lemang kan. Kadang-kadang adik-beradik berkumpul ramai-ramai, dia pakat-pakat buat lemang, buat dodol, macam itulah keluarga kita dulu. Sejauh 60 km, perjalanan ke kampung orang asli Sungai Relang diteruskan. Saya dulu saya belajar kimpalan, welding besi. Lepas tu saya buat dekat Seremban, bengkel. Lepas tu hari bulan 1 tahun 2001 saya pindah ke Keramat, buka bengkel sana di Jalan Enggang 27 sana. Lepas tu dah 10 tahun saya berniaga sana, saya berpindah di sini ke Greenwood Gombak lah. Jadi buat lemang ni kawan saya mula dibuat lemang depan bengkel saya. Asal dia lah. Jadi dia nak tumpang bengkel saya bagi api, saya bagi air, semualah. Jadi dia buat lemang. Jadi orang banyak pulangkan balik lemang dia. Orang ada yang minta duit, ada yang minta ganti. Jadi saya rasa malu. Pasal depan bengkel saya dia jual lemang kan. Jadi saya terpaksa cover balik lah. Kita buat balik lemang tu. Yang mana minta ganti, kita ganti. Jadi semenjak dari tu lah kita mula buat lemang. Dulu kita buat lemang untuk saudara mara je yang order-order dekat kita kan. Yang terdekat-terdekat. Pasal kita bakar tepi jalan. Bila kita bakar tepi jalan, banyak orang datang beli. Mana kadang-kadang kita punya lemang pun tak ada. Dah habis dia jual. Jadi menjak tu kita teruslah meniaga lemang ni setiap perayaan. 3 tahun yang lepas kita meniaga di sini dan kita dah dapat tapak yang kekal kat sini, jadi kita teruskan meniaga hari-hari lah. Jadi kita cuba jual pada hari biasa. Sambutan tu ada sambutan. Jadi kita boleh lepas bayar gaji, lepas bayar sewa, api, air lepas, apa semua kan, ada untung sikit-sikit. Sudahlah. Jadi kita punya target, kita punya bonus perayaan lah, hari raya lah kita punya bonus. Biasanya nak raya tu kita 15,000 kita stok buluh kita lah. Pasal buluh ni tak boleh simpan lama, dia akan layu kan. Jadi kita tahan jangka masa dalam seminggu, cukup. Lepas tu kita akan order lagi untuk seminggu yang akan datang. Dulu tahun 2003 memang saya ambil buluh sendiri untuk support supply untuk ayah.
Tapi masa tu tak tolong ayah lagi masa untuk berniaga lah. Saya ambil buluh untuk ayah je lah masa tu, 2003. Itu setahun tu lah. Tapi memang susah ambil buluh. Lepas tu saya decide 2004 habis sekolah tu saya tolong ayah terus lah. Masa tu sampai sekarang daripada tahun 2004. Memang dulu kita buat lemang ni daun pisang kan. Daun pisang ni dia ni agak sukar sikit lah daun pisang ni. Dia cepat layu. Kemudian kita tak boleh cuci daun tu. Jadi saya dapat idea ni memanglah orang-orang dulu-dulu dah gunakan daun lerek dari turun-temurun datuk nenek dulu kan. Jadi daun lerek ni dia boleh tahan berminggu-minggu daun tu. Janji tangkai dia tu kita celup dengan air, basahkan dengan air. Jadi yang atas ni dia boleh segar dalam seminggu lebih macam tu. Daun lerek ni memang mudah bagi saya. Segi buka, segi simpan. Pada mulanya memang susah orang nak menerima sebab kita buat lain daripada orang lain. Mula orang kata customer datang, boleh makan ke daun ni? Tak beracun ke? Saya bagi waranti kalau tak boleh makan, kata keracungan makanan saya tanggung. Saya kata macam itulah dulu. Kami akan tanggung lah. Sebab kata kalau katakan daun ni beracun, orang asli dah lama dah apa kan. Dulu sebab orang asli pakai daun ni. Lama kelamaan dia punya selling point dia dekat daun lerek jugalah. Sebab mudah, kita nak makan tak payah belah, kita tarik je. Kelebihan daun lerek ni kita senang nak masukkan daun ke dalam buluh. Itu je. Daun pisang kita kena pakai penyepit. Itu je lah. Ada kelebihan, ada kekurangan lah. Daun lerek ni kita nak bakar dia lama. Nak bakar daun pisang kita bakar dia sekejap. Itu beza dia. Daun lerek kita kena pakai api besar, daun pisang tak payah pakai api besar pun tak apa. Rasa dia menarik sikit lah. Dia lebih unik. Apa yang dia lemang biasa, tapi dia punya lemak dia berkrim lah. Dia memang lain macam. Lepas tu aroma daun lerek tu pun dia memberikan satu rasa yang lain berbeza daripada daun pisang. Tapi ada yang kata daun pisang tu ada yang orang lebih prefer daun pisang lah, tapi saya rasa tak ada masalah pun daun lerek ni. Dan yang paling orang kata tu menyerlah rasa dia memang dia punya lemak dia lah. Saya memang suka sangat. Rendang sini kita macam-macam ada rendang. Kita dah cipta macam-macam rendang. Ya, pertama sekali dengan ayam dengan daging. Itu dah wajib ada. Lepas tu rendang maman campur dengan daging. Itu bila hari bulan puasa kita buatlah. Jumaat satu Ahad memang kita buat. Rendang cendawan dengan udang tu Jumaat satu Ahad memang biasanya ada lah. Lagi rendang ayam dara. Paling banyak orang akan ambil rendang ayam, lemang dan rendang ayam. Sebab rendang ayam ni semua bangsa boleh makan. Kaum India boleh, kaum Cina boleh, apakan lagi Melayu kan. Sebab itu yang paling laku lah, rendang ayam lah. Dulu beli lemang, lepas tu kadang-kadang ada beli rendang jugalah. Rendang favourite saya lah rendang daging. Jadi memang kadang-kadang cakap kita tak payahlah nak merendang ambil masa banyak kan, kita beli terus. Dekat sini lemang ada, rendang daging ada, rendang ayam ada. Untuk musim raya kita akan buka, kalau tak ada SOP kita akan buka 24 jam. Tapi kita ikut saranan kerajaan, kita ikut masa kerajaan bagilah, 8 pagi 12 malam. Kalau tak sebelum ni kita raya puasa sampai raya haji kita buka 24 jam selama 3 bulan. Di sini kita terapkan money back guarantee. Mana orang beli tu apa yang dia beli dia tak puas hati kita akan ganti. Macam tu. Kalau dia nak pulangkan duit, kita pulangkan duit. Kalau dia nak
ganti dengan lemang, kita pulangkan lemang. Macam itulah. Kita nak bagi orang puas hati benda makan kan, benda makan. Saya suruh pekerja saya ganti je. Kadang-kadang pelanggan tu pun kata tak nak, tak payah. Saya cakap saya ganti saja. Alah bisa Tegal biasa. 20 tahun mengusahakan perniagaan lemang, Pakcik Arifin sudah cukup terbiasa dengan ragam pelanggan. Namun itu juga menjadi semangat untuk dia dan keluarga meneruskan perniagaan ini. Setiap bahan diadun seiring sukatannya bagi menyelahkan rasa lemak lemang yang enak. Beras pulut susu dibersih terdahulu, digaul dengan santan agar larut bersama. Buat lemang ni mula-mula sekali mestilah beras dia nak rendam dulu. Lepas tu buluh dia nak disediakan, dah ada masuk daun semua. Lepas tu santan, kita nak perlu santan yang betul-betul fresh, betul-betul bermutu tinggi. Ya, kalau boleh santan kelapa tua. Kelapa tua ni dia lemak lebih. Dia tidak banyak minyak. Orang Negeri Sembilan cakap, Nio Kemirawan. Dia panggil. Buat lemang ni memang susah, dia perlukan fokus, masa tu tak tentu masa lah. Memang kalau saya tu datang pukul 8 pagi, 7 pagi, pukul 12 tu belum tentu balik lagi. 12 tengah malam belum tentu balik lagi. Kadang-kadang pukul 2, pukul 3 pagi baru balik. Sebab saya kena handle semua, saya kena pastikan semua berjalan lancar lah. Memang susah buat lemang, daripada santan, daripada kelapa ke buluh ke daun, bakar, lepas tu kita nak sediakan kayu api lagi. Itu memang cabaran lah. Kalau yang tak biasa memang susah. Kalau main kecil-kecil okey, kalau kita macam buat banyak ni memang susah lah. Tapi kalau bagi saya, pendapat saya baik buat banyak terus. Buat sikit dengan buat banyak, letih dia sama. Baik kita buat banyak terus. Daripada beras nak masukkan dalam pulut, kita ambil masa dalam 1 jam. Membakar dalam 2 jam macam tu, lebih kurang masa. Dalam 3 jam lah kalau proses semua, daripada A sampai habis bakar lemang. Okey, cabaran nak cari tukang bakar. Nak cari tukang bakar memang susah. Ya, kita nak dapat tukang bakar ada tapi tak mahir. Itulah cabaran dia. Kalau dari segi lain memang senang, tak ada masalah. Daripada masuk daun, basuh buluh tu semua senang lah. Sebab kerja senang kan. Tukang bakar memang susah. Okey, sini kita cipta satu dapur, yang ini dapur 2 tingkat. Dapur 2 tingkat ni, yang bawah ni kita masa dia hijau, kita bakar bahagian bawah dia api dekat kan, dekat dengan api. Dia sebab buluh tu masih lagi hijau. Tujuan kita api besar supaya kita nak bakar lemang dolerek ni nak kena pakai api besar. Bila dia dah menggelegak semua, dah pusing semua buluh tu dah jadi kuning semua. Dia dah kering, kita pindahkan ke bahagian atas. Bahagian atas ni bahang saja. Bahang panas tu untuk keringkan air dalam buluh tadi tu. Bila air tu dalam buluh tu dah kering apa semua, baru kita boleh hentak dia kasih padat. Bila dia padat, hentak tu dia padat, jadi kita senang nak potong, dia tak berderai, tak apa semua lah. Jadi kadang-kadang bila dia bakar kat bawah ni, dia mengelegak, dia santan tu akan meleleh kepada buluh. Dia meleleh ke buluh, di santan tu dia akan kering. Dia kering, dia akan jadi minyak.
bila minyak dengan api dia cepat terbakar. Jadi yang meleleh tu kita terpaksa buang. Kita kena bersihkan. Itulah kita lap-lap tu supaya minyak tu tak ada, supaya buluh tadi tak terbakar. Kualiti ni memang agak sukar nak jaga. Kadang-kadang kita bakar cara manual, cara biasa. Kadang-kadang buluh tu ada pecah, ada bocor. Kan? Kadang-kadang dia masukkan beras tu terlebih beras, air kurang. Memang ada yang rosak. Memang ada yang tak sempurna, kan? Itu sebablah saya kekal mana money back guarantee. Kalau ada apa-apa masalah, kita akan ganti. Yang itu yang saya kagum dengan lemang daun lerek ni. Rasa lemang biasa yang luar biasa. Nak kata apa? Macam mana? Dia ada aroma sendiri, dia ada rasa lemak dia yang tersendiri. Lepas tu cara dia bakar pun saya suka yang lemang yang tak hangus. Jarang saya dapat. Sepanjang saya beli dengan lemang daun lerek ni memang tak pernah hangus luar dia. Makan pun sedap, lembut, tahan lama sedikit. Tak payah nak kopek. So benda-benda tu benda yang menjadikan kita mudahlah untuk nak makan lemang ni. Yang paling penting iaitu tempat berniaga. Tempat berniaga tu memainkan peranan yang penting sangatlah bila kita nak buka satu perniagaan. Jadi tempat tu mesti nak strategik, nak kena cari tempat yang agak-agak sesuai, jauh pada orang pasal kita membakar berasap-asap bakar kayu. Mungkin rumah-rumah orang dekat-dekat sini ada yang tak senang hati dengan kita. Kita pun jiran-jiran macam ni kan, kita pun takut juga kan, dia terasa hati apa yang kita buat kan. Bekerja dengan keluarga ni tahulah manja lah anak-anak ni. Anak-anak ni manja, dia akan lambat datang, balik nak cepat kan. Biasa tu anak-anak. Bagi saya tak perlu bekerja dengan orang. Jadi bekerja dengan keluarga sendiri, jadi lebih afdal lah. Yang lelaki ni kita nak dia ni lasak. Dia nak lasak. Dia boleh masuk hutan, dia boleh kerja tu diperah tenaga dia tak mengungut, tak mengeluh, tak apa. Kita nak macam tu lah. Anak saya yang tua tu mungkin dia lebih matang. Kalau sini dia akan kontrol lah semua. Kontrol bahagian pengeluaran. Peranan saya ni sebab saya semua saya kena buat. Ayah dilatih ajar semua buat semua benda. Daripada kayu api saya pergi cari, sediakan buluh saya pergi ambil, daun saya pergi ambil sekali. Maksudnya kelapa pun saya kena handle. Boleh katakan semua kerja saya kena handle. Daripada sini sampai jualan semua saya kena handle lah. Yang untuk adik lelaki, saya minta tolong cover saya lah. Apa yang saya buat semua dia kena buat. Untuk adik perempuan, saya tak suruh buat apa-apa. Saya suruh dia jadi cashier dengan bahagian bungkus-bungkus saya. Yelah, biasa orang perempuan ni bagian jualan lah. Jualan. Kita hendak orang perempuan ni pandai berkomunikasi, tak berkasar dengan pelanggan, pandai ambil hati, ramah dengan pelanggan kan. Kita terapkan macam tu lah. Kalau
macam adik lelaki saya akan suruh apa saya buat dia kena ikut. Macam tapi kalau buat supplier saya tak bagi lagi lah. Tak bagi dia handle lagi. Saya akan handle. Cuma tolong bahagian nak arrange budak, nak bagi pastikan semua benda cukup. Sebenarnya kalau dengan family sebenarnya lagi susah sebenarnya. Bukan lagi senang lah. Tapi alhamdulillah lah semua adik-beradik dapat berkumpul hari-hari dapat jumpa. Itu je lah. Saya nak hari ini nak bercerita tentang rendang ya. Rendang ni dia rendang cendawan campur udang. Datangnya idea ni sebab ada customer tu dia pernah cari tempat lain. Sebab ada tempat kedai lain tu ada sediakan udang dan cendawan ya. Jadi bila tak ada dia datang cari kepada kami. Jadi kami rasa kami memang tak ada buat macam yang customer minta tu. Jadi dari situ datangnya tercetusnya idea. Kami macam nak sediakanlah apa yang customer inginkan. Tu tercetusnya idea membuatkan rendang cendawan campur udang. Uniknya memanglah berlainan ya, sebab kita biasa makan daging dengan ayam, kita dah tahu rasanya kan. Tapi kalau yang lain ni macam cendawan udang pun mungkin biasalah kan, tapi dicampur dengan cendawan. Jadi rasanya memang berlainan. Bila customer kami rasa dia memang beritahu feedback lah kan, dia beritahu memang lain, unik, sedap lah. Daripada situlah kami teruskanlah perusahaan selain daripada lemang lerek ni, selain daripada lemang daging yang ayam. Jadi kita sediakan menu tu. Dia sesuai makan bila masa sebenarnya. Dia macam kita tak ada pantang larang ya. Sebab dia boleh makan dengan nasi, selain daripada lemang dan lemang dengan pulut apa-apa je lah, palas ke, itu boleh lah. Berkenaan dengan bahan-bahannya, persediaannya lebih kurang sama dengan rendang-rendang yang lain ya. Dia ada kunyit, dia ada serai, dia ada cili padi, dan kunyit, santan. Yang istimewa dia itulah udang, cendawan hitam dan cendawan shiitake. Bahan pertama yang sebenarnya kita perlu blend cili padi dan kunyit hidup ya. Lepas sudah blend, baru kita masukkan dalam kuali. Kemudian kita masukkan santan. Dan lepas tu kita masukkan udang dan shiitake dan cendawan hitam. Kemudian baru kita hidupkan api. Jadi kita kacaulah sampai dia kering. Serai kita masuk kemudian sebab kita titik dulu serai tu. Dia tak payah di blend dia titik saja. Sama macam daun kunyit pun sama. Kita taruh kemudian. Yang paling utama sebenarnya dalam masakan ni, bahan-bahannya mesti yang asli, yang pure ya. Kita tak boleh ada campuran seperti santan ya. Biasanya kalau kita masak campurkan air, cair, jadi hilang rasa dia, kualiti dia hilang. Sebab kita nak santan betul-betul pekat yang tak ada campuran air langsung. Itu daripada kualiti dia lah. Rendang istimewa di lemang lerek Greenwood ni, kami sediakan berbagai-bagai seperti rendang daging, rendang ayam tu biasa. Paling istimewa rendang udang bersama cendawan shiitake tadi dengan cendawan hitam. Dan sambil tu kami juga menyediakan rendang pegaga, rendang pucuk maman dan rendang pucuk kayu ubi. Keistimewaan permintaan pelanggan di sini ialah
rendang udang bersama dengan cendawan shiitake, cendawan hitam. Itu paling istimewa. Permintaan ramai ya. Pada hari raya biasanya lemang adalah menu makanan yang wajib bagi orang-orang Melayu kita lah. Biasanya macam tu, lemang, dodol, kuih bahulu, rendang kan. Memang jadi juadah wajib lah biasanya. Kalau tak ada lemang mungkin tak jadi raya agaknya. Macam tu lah. Tak semeriah lah raya kan kalau tak ada lemang. Antara lemang yang kita ada 3 jenis. Iaitu lemang biasa, ini lemang pulut biasa lah, pulut putih. Lepas tu kita cuba buat lemang pulut hitam. Kita buat juga lemang pulut kuning. Sebenarnya lemang daun lerek tak ada istimewa, biasa je. Jadi memanglah lemang tu kita mudah nak disediakan, mudah nak dimakan, mudah bagi pelanggan-pelanggan kami lah. Segi rasa saya tak boleh komen apa-apa. Saya takut nanti lemang orang luar nanti tak sedap pula, dia kata kan. Kita tak mau komen bab rasa. Bab rasa saya serahkan kepada pelanggan-pelanggan kami yang membeli. Dia saja yang menilai lemang kami dan dia boleh tengok A sampai Z buat di depan mata dia sini. Kalau dia nak tolong pun kami alu-alukan. Kalau dia nak tolong bakar ke, nak tolong masuk ke, nak buat potong buluh ke apa ke, ni nak masukkan daun ke, saya sedia benarkan. Pada awalnya memanglah kita bakar kat bawah, jadi semua dah melegak, semua air dah melegak dan dia nak kering. Bila dah kering sikit, kita alihkan benda tu ke atas. Ke atas ni tujuan dia kita tak nak benda tu berkerak dan keras. Jadi kita letak ke atas, mana bahang api saja yang kita gunakan masa tu. Bila api dia tu jauh pada lemang, dia tak akan bergerak. Ini saya kongsikan macam mana cara nak buat lemang pulut kuning. Dia sama saja dengan buat pulut kuning lah. Tapi dia berbeza daripada resipi lah. Berbeza. Pulut kuning biasanya dia orang kukus. Lemang pulut kuning kita bakar macam pulut biasa. Memang kita bakar macam pulut biasa lah. Jadi penyediaan dia mestilah kita rendam beras tu dengan serbuk kunyit lah. Serbuk kunyit kita rendam semalaman. Kan? Malam tadi kita rendam, lepas tu pagi tu kita dah boleh masak lah. Bahan-bahan dia sama jugalah. Beras, serbuk kunyit, garam, santan, lepas tu ada gula sikit. Nak buat lemang ni mestilah ada buluh, mestilah ada daun, kan? Jadi buluh tu kita terpaksalah cuci kan, cuci dulu. Macam mana kita nak makan sendiri, jadi kita nak jual pun kalau boleh lebih bersih pada apa yang kita nak makan sendiri. Lepas tu kita
sediakan daun dia tu kita sesuaikan dengan buluh tu, agak dia lebar, kita potong sikit yang ujung-ujung dia tu, jadi kita gulung. Lepas tu kita sediakan dalam bekas, tapi masuk santan, masuk bahan-bahan yang resipi-resipi dia tu, kita kacau dia, masukkan beras apa semua. Dia dah sebati, dah rasa okey apa semua. Kita boleh masukkan dalam buluh tu sekali lah dengan santannya. Kadang-kadang dia orang masuk beras dulu, lepas tu baru bersantan kan. Lambat. Jadi kita gunakan sekali jalan. Masukkan santan dengan beras satu kali. Dah cukup. Ya, teknik membakar lemang daun lerek ni, teknik yang pertama kita nak kena pakai api yang besar. Api yang besar pasal buluh tu masih lagi hijau. Kita daun lerek pun tebal. Tujuan kita pakai api besar adalah untuk mengelegakkan air santan yang di dalam buluh tadi. Bila dia terlalu panas, panas tu cukup, jadi santan dari dalam tu akan melegak dan akan cepat masakkan beras tu tadi, kembangkan beras tadi, dan dia boleh kembang dan air tu boleh kering, dan kita boleh bila dia dah kering baru kita boleh letak ke atas. Pusing tu memang lagi ikut teknik tukang bakar. Ada yang cara-cara masing-masing lah. Ada yang cara dia pusing sikit-sikit, setengah inci. Ada cara dia pusing 4 kali, pusing depan, lepas tu pusing belakang, pusing kiri, pusing kanan. Ikut kemahiran tukang bakar sebenarnya. Kita tak boleh kita tak boleh komen lah tukang bakar ni dia nak cara apa. Yang penting apa yang dia buat tu sempurna, masak sempurna. Tujuan kita hentak tadi untuk supaya beras yang di dalam buluh tadi padat. Bila dia padat, kita senang nak potong. Bila potong tu cantik lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayah ni dia seorang yang tegas, rajin bekerja, sangat-sangat rajin bekerja. Hari-hari dia bekerja. Tak bekerja time waktu tidur dia je. Hari-hari dia akan bekerja, bergerak je. Dia tak tidur diam. Itulah karakter ayah saya lah. Sama je. Dia dekat kedai sama, dekat rumah pun sama. Dia memang macam tu. Dia memang tegas, rajin.
memang berdedikasi lah. Orang kata dia punya cita-cita yang tinggi lah ayah. Selama ni kita jual lemang, kita nampak graf dia tak ada yang menurun. Dia graf dia naik saja. Sekarang boleh katakan mendapat sambutan jugalah hari-hari ni. Sejak tahun ni mula, tahun pertama mula, alhamdulillah okey. Jualan pun okey. Sebab dulu pun kita juga ada try juga dulu. Daripada raya nak ke jalan hari biasa memang kurang. Tapi alhamdulillah tahun ni, alhamdulillah rezeki ada lah, rezeki semua kan. Ya, saya dapat pengembangan ni satu pengembangan yang sangat positif lah. Kadang-kadang lemang ni adalah makanan perayaan. Kadang-kadang kalau kita tengok warung-warung yang di tepi jalan, dia buka hanya semasa perayaan saja. Tapi lemang daun lerek dia buka sepanjang tahun. Jadi kita tak rasa orang kata tu kalau nak makan lemang tu anytime je boleh datang ke lemang daun lerek. Tapi for sure lah saya tak adalah beli orang kata tu setiap bulan kan. Kita nak bagi apa orang kata feel tu lagi lebih lagi apabila sampai musim raya lah. Tapi hari-hari biasa kalau ada buat jamuan, ada buat apa-apa ke, memang sini je lah yang kita orang akan beli lah lemang ni. Sebab memang dia on setiap masa. Hampir tak kata 24 jam tu tak adalah. Tapi setiap hari mesti ada, mesti buka. So sinilah pilihannya kalau saya nak mencari lemang. Lagipun dekat dengan rumah saya. Memang kita berangan-angan lah nak buka cawangan. Saya ada anak 5, saya nak suruh dia ni semua berniaga sendiri, buat kad sendiri. Tempuh cabaran sendiri, hidup cara sendiri. Tunjukkan bakat anak anda. Buat sendiri. Macam tu. Baru dia orang boleh tahu dunia ni rendah, tinggi. Baru dia orang dapat merasai berapa susah senang berniaga. Dalam kesibukan memenuhi permintaan pelanggan untuk menyediakan hidangan utama Lebaran, Pak Cik Arifin tetap meraihkan Aidilfitri bersama keluarga dan taulan. Usai menikmati juadah Hari Raya bersama, dia dan keluarga kembali menyingsing lengan membakar lemang untuk dijual kepada pelanggan yang berkunjung tiba. Kita cuba buka cawangan dan kita cubakan frozen kan benda-benda ni dan kita cubakan jadikan kawasan Gombak Greenwood ni ikon maksud dia macam kat Kajang dia ada sate kajang, dekat Muar ada mi Bandung Muar, dekat Gombak kita nak cuba kekalkan apa yang istimewa dekat Gombak adalah lemang daun lerek. Itulah kita nak cuba. Istimewa kat Gombak ni ada lemang daun lerek. Memang kita akan plan, kita akan buat nasi belauk lah. Nasi belauk, lauk dia makanan tradisional Negeri Sembilan. Semua bersalai-salai, itik salai, daging salai, keli salai, ikan salai. Makanan tradisional Negeri Sembilan lah salai-salai. Semua masak lemak saja. Saya harap Demang Daun Lerek lebih maju di masa hadapan. Produce lagi lemang-lemang yang sedap. Orang kata nak pelbagaikan pun boleh, tapi kena kekalkan keaslian lemang asli lah. Yang rasanya yang sangat lazat, lemak berkrim tu yang kita rindu tu kan. Dan saya pun berharap juga
kepada penduduk sekitar pun berikan support kepada Lemang Daun Lerek, dan kepada orang-orang luar yang nak datang makan-makan, memang tempat ni tak payah diperkenalkan lagi, sebab setiap kali kalau ada geng bikers ke, riders ke dan sebagainya, mereka akan datang sini untuk sebagai salah satu destinasi untuk mereka sarapan pagi atau makan tengah hari dan sebagainya. Jadi saya doakan yang terbaik untuk Lemang Daun Lerek, dan orang kata tu semoga terus berkembang maju. Tapi biarlah digombak saja supaya Gombak ni jadi tarikan orang luar untuk datang. Kalau dah berata-rata sangat, dia punya exclusivity tu dah kurang. Jadi saya rasa datanglah ke sini untuk merasakan sendiri Lemang Daun Lerek yang asli. Harapan saya masa akan datang boleh anak-anak saya kekalkan meniaga ni, jaga mutu, jaga kebersihan, jaga sedap dia lemang tu, jaga kebersihan dan harga tu biar berpatutan lah. Jadi kita hasrat saya seluruh rakyat Malaysia ni datanglah rasa Lemang Daun Lerek walau sekali seumur hidup.